Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga waalaikumsalam kepada sahabat-sahabat Pak Su yang memberi salam, tuan-tuan guru, perempuan guru, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, brother-brother, sister-sister yang Pak Su hormati sekalian. Semoga dilindungi, diberkati, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas limpah kurnia Allah kita dapat bertemu lagi pada malam ini. Sama-sama kita di Anjung Ngaji Pak Su Samsul Ghawghaw untuk kita sama-sama membaca Al-Quranul Karim. Kita membaca surah Al-Mulk pada malam ini. Kalau semalam kita baca surah Yasin, dan kita hadiahkan khusus kepada arwah-arwah almarhum almarhumah yang telah pergi, dan juga kepada frontliner kita, juga kepada mereka-mereka yang dijangkiti, semoga sembuh. Juga kita minta pada Allah SWT semoga semalam dengan bacaan Yasin serta dengan kedatangan tahun baru Hijrah 1 hari bulan Muharram tahun 1443 Hijrah ini, kita mohon pada Allah SWT semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita semua, memberi kesembuhan kepada kita semua, dan juga memberi kita keberkatan, kerahmatan, keampunan insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di FB, Samsul Syam, Wan Anwar, Fauzi Wahab, Syahril Arsyad, Masya Allah ni sahabat Pak Su sama-sama seperguruan, Muhaizah Muhammad, Lili Yana, juga di IG One Risk Travel, Awazah, Farlinda Ali, Ramah 1, Idan 824, M Aiman, Ras
Stam Martolo, Masya Allah, kata Jawa ke nama apa ni, Dex Nadim, Amirul Naim, Johaz Mira, Zik Zaidi, Sulaiman, King Mio, Nairis, Farlinda Ali, Allah, ramainya, Zakaria Baba, Masya Allah. Terima kasih banyak di atas kesudian untuk bersama-sama dengan Pak Su malam ini. Sebelum kita membaca Al-Quran, sebelum anda bersedia dengan Al-Quran, sila bersedia dengan Al-Quran, surah Al-Mulk. Apa maksud Al-Mulk? Al-Mulk ini maksud dia ialah kerajaan. Kerajaan Malaysia ke tidak? Kerajaan Palestin ke tidak? Kerajaan Arab Saudi ke tidak? Ini membawa maksud kerajaan yang empunyanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Pak Su, Hajah Hazizah Alidin, Hadizah Usu, Siti Sarah, Mizi Zafro. Terima kasih. Assalamualaikum dan waalaikumsalam dikembalikan. Azrul Jo juga terima kasih. Al-Mulk membawa maksud kerajaan. Kerajaan Allah ini kerajaan yang cukup besar, dunia dan akhirat. Tidak ada kerajaan yang melebihi kebesarannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama membaca, kita menghafal, memperbetulkan bacaan, mengelokkan bacaan, memahami bacaan, dan juga kita nak mengamalkan bacaan Al-Quran kita insya-Allah. Azirah Nurul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Baik. Hari ini 10 hari bulan Ogos tahun 2021, hari ke seterusnya di Perintah Kawalan Pergerakan ini. Pak Su pun tak ingat dah hari ke berapa dah. Tetapi kita terus sama-sama menyelusuri beberapa kes baru. Hari ini ialah nombor yang cukup cantik, 19991, yang bermaksud 19,991 kes, dan kes sembuh ialah 16,258 kes, dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jumlah kes kematian baru ialah 201 kes. 201 kes. Dan jumlah dos yang diambil oleh rakyat Malaysia untuk dos yang pertama ialah 16.0 juta, dos kedua 9.0 juta. Alhamdulillah. Jadi jumlah pemberian dos 1 dan 2 ialah 25 juta 8.230 kes. Alhamdulillah. Seperti mana semalam telah pun dikongsikan oleh sahabat Pak Su, iaitu saudara Syuib, dia menyeru supaya kita mengambil vaksin. Bukanlah kita yakin bahawa vaksin itu dapat memberi kesembuhan, tetapi ianya adalah ikhtiar, usaha kita untuk kita mengelak daripada kita dijangkiti, mengelakkan orang lain dijangkiti, dan juga kita ingin mengelak daripada makhluk COVID-19 ini terus bermaharajalela. Dan selain daripada kita berikhtiar, kita berdoa, dan seterusnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing mempunyai pendapat serta hujah, tetapi kita ikut kata pemerintah seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran. Kita taatlah Allah, kita taatlah Rasul, dan kita taat kepada ulul amri ataupun pemerintah. Kita ada pemerintah, maka mereka yang memerintah mewajibkan kita ataupun memberikan kita untuk mengambil vaksin, maka kita sama-sama ambil vaksin untuk kesihatan ataupun maslahah kita insya-Allah. Baik, hari ini kita nak baca surah Al-Mulk halaman 562. 562. Okey, Nursya, terima kasih sudah datang. Dia kata salam Pak Su. Waalaikumsalam. Nur Kasih, Ros Yakub, Razak Rahim, Tini pun ada, masya-Allah. Alhamdulillah, hari ini ramai. Semalam juga ramai. Semalam pertama kali Pak Su live di IG, view sampai 200 lebih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita buat Allah SWT akan mengirakannya sebagai amal soleh kita insya-Allah. Silakan kalau kata kita nak tengok TV, kita nak tengok media sosial, dipersilakan. Tetapi marilah kita sama-sama balance, check and balance. Maksud dia sama-sama kita bahagikan masa juga untuk kita sama-sama menggunakan media sosial ini. Kita sama-sama gunakan media sosial ini untuk kita berbakti kepada agama Allah Subhanahu wa taala.
Baik, nak baca surah, nak baca Al-Quran ni kena ada wuduk tak? Wuduk ni sunat, tapi apabila kita nak solat wajib kena ada wuduk. Begitu juga dengan kita membaca Al-Quranul Karim ini, apabila kita memegang Al-Quran, kita wajib kena ada wuduk. Jadi siapa yang belum ada wuduk, dipersilakan untuk mengambil wuduk dahulu, dan sila bersihkan gigi kita. Senyum, tengok gigi kita bersih, bersihkan mulut kita, gosok gigi. Kalau Nabi SAW dia suka bersugi, bersiwak. Apa itu siwak? Kayu sugi yang Nabi SAW selalu gunakan untuk membersihkan gigi serta mulut, supaya apabila kita bernafas ketika kita membaca Al-Quran, malaikat suka. Malaikat suka. Malaikatnya ada sekeliling kita, dan malaikat akan mencatatkan amal kebaikan kita, dan insya-Allah semoga segala amalan kita ini Allah SWT terima, dan Allah akan mengirakan ianya sebagai amal soleh kita, insya-Allah. Okey, baik, kalau semua dah ada wuduk, ataupun kalau semua dah ada wuduk, dah siap wuduk, sila buka Al-Quranul Karim halaman 562. 562, dipersilakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat Pak Su yang berada di IG dan juga di FB. Mari kita sama-sama buka Al-Quranul Karim halaman 562. Kita baca secara muratal. Okey, muratal bermaksud bukanlah perlahan sangat. Kalau perlahan sangat itu disebut mujawad. Okey, bukan mujahad, mujawad. Macam orang pertandingan tilawatul Quran tu, dia baca bacaan dia terlalu perlahan, muratal, macam kita baca dalam solat. Tapi jangan lupa makhraj serta hak-hak huruf supaya ianya tepat dan betul, insya-Allah. Baik, semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, boleh tunjuk tanda tangan anda, kata begini, kan boleh kita berinteraksi sama-sama untuk kita membaca Al-Quranul Karim. Dan Pak Su dah siap Al-Quran depan Pak Su ni dia. Okey. Di belakang juga ada. Apabila solat sunat, Pak Su menggunakan Al-Quran yang sebegitu, supaya apabila kita sama-sama membaca Al-Quran, kita boleh tengok surah-surah, kita amalkan, kita membaca surah-surah yang jarang-jarang kita baca. Nur Mustafa dia kata dah sedia. Lain sangkut-sangkut, Allahu Akbar. Kalaulah terputus macam semalam juga, sila teruskan bacaan anda, jangan tunggu Pak Su. Sila teruskan, dan kita akan kembali nanti di penghujung nanti, insya-Allah. Baik, semua dah bersedia, dah semua tunjuk tangan macam ni. Dayah, Juhardi Tajul, Dax dan Nadim semua dah buat begini, alhamdulillah. Baik, kita mulakan dengan niat dulu. Kita membaca Al-Quran ini kerana Allah Ta'ala, dan kita berniat kepada Allah SWT. Jika Allah SWT kurniakan pahala kita membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Mulk pada malam ini, kita nak hadiahkan kepada diri kita, kita nak hadiahkan kepada ibu dan ayah kita, kita nak hadiahkan kepada pasangan hidup kita kalau ada, suami isteri kita nak hadiahkan kepada anak-anak kita kalau ada, kita nak hadiahkan juga kepada guru-guru yang telah mendidik mengajar kita jika ada. Kita juga ingin menghadiahkan kepada arwah almarhum almarhumah yang telah pergi kerana jangkitan virus COVID-19 ini, sama ada hari ini, semalam, atau dulu semalam, ataupun dulu-dulu. Kita nak hadiahkan juga kepada frontliner kita yang bertungkus lumus, kepada mereka yang bertugas di hospital, di sekatan jalan raya, di bank, di mana-mana sahaja yang mereka merupakan frontliner. Tidak dilupakan mereka yang bertugas di pusat pemberian vaksin, pusat pemberian vaksin, supaya Allah SWT mengelakkan mereka daripada dijangkiti virus yang durjana ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita mulakan dengan umul kitab dulu, baca a'udzubillah. Okey, sama-sama kiraan dari Pak Su. 1, 2, 3. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Sedikit tentang info hukum tajwid. Waladdallin tu dalam hukum tajwid ianya merupakan mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal wajib 6 harakat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, faham semua? Lagi sekali, mad lazim kalimi musaqqal. Baik, Pak Su selalu usik semasa rancangan musical lawak Astro. Hari itu Pak Su bersama dengan kumpulan yang menang tu, Daniel, Azmi dan juga Izzat Lazim. Kan, Izzat Lazim nama dia. Pak Su selalu cakap dia, Izzat mak lazim kalimi musaqqal. Bukanlah buat gurauan, tetapi benda tu untuk kita nak ingat, supaya ianya melekat dekat kepala kita, insya-Allah. Baik, semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, kita sama-sama baca surah Al-Mulk yang membawa maksud kerajaan, surah ke-67 dari Al-Quran ini, yang merupakan 30 ayat, terletak pada juzuk yang ke-29 di dalam Al-Quranul Karim. Okey? Baik, kita mulakan dengan a'udzubillah. Kiraan dari Pak Su sekali lagi. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تهشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما
رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi bersama dengan Pak Su pada malam ini untuk sama-sama membaca Al-Quranul Karim, khususnya setiap malam Isnin, Selasa, Rabu kita membaca surah Al-Mulk, dan insya-Allah pada hari Khamis malam Jumaat kita membaca Yasin, dan untuk hari Jumaat malam Sabtu kita membaca surah Al-Kahfi 10 ayat terawal dan juga 10 ayat terakhir. Dan kita berniat setiap bacaan yang kita baca Allah izinkan kita untuk menghafal, memahami, mengamalkan, dan juga kita akan sama-sama selalu membaca. Dan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nabil Al-Hafiz kerana telah memberikan Pak Su bintang 99. Alhamdulillah, terima kasih. Juga kepada Faridlah, ya, Faridlah juga menghantar bintang 19 bintang. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang berada di IG, ya. Alhamdulillah, semakin hari semakin bertambah view yang sukakan majlis-majlis membaca Al-Quran, insya-Allah. Tak lama pun kalau ikut apa yang Pak Su baca, kalau surah Al-Mulk ini membaca secara muratal dia lebih kurang dalam 10 ke 15 minit. 10 ke 15 minit. Kalau Yasin tu dalam 15 minit ke 20 minit. Dan kalau surah Al-Kahfi 10 ayat terawal tu lebih kurang dalam 4 minit. Dan 10 ayat terakhir juga lebih kurang dalam 4 minit juga. Kita buat sikit tapi Allah akan bagi pahala yang banyak sekali. Sebab Allah tak kedekut. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Dalam masa 24 jam kita ambil waktu tidur 8 jam, kita tinggal lagi 16 jam lagi. Kalau kita bekerja, kita kerja 8 jam lagi, kita ada lagi 16 tolak 8, kita ada lagi 6 jam. Dan kita solat waktu 5 waktu, kita ambil 5 minit satu waktu, 5, 10, 15, 20, 25 minit kita cakap setengah jam lah. Baki daripada 6 jam lagi kita tolak setengah jam, ada lagi 7 jam setengah lagi kita pergi main-main, kita tengok TV, so kita tengok telefon, cakaplah kita ambil dalam masa lebih kurang 3 jam. 3 jam tolak 7 jam setengah, tolak 3 jam, kita ada lagi berapa? 7 setengah tolak 3, 3 jam setengah lagi. 4 jam setengah. 4 jam setengah lagi mungkin kita nak makan. Kita nak minum, kita nak hang around dengan kawan-kawan, telefon dan sebagainya. Kita cakaplah buang lagi 1 jam. Buang lagi 1 jam, kita ada lagi 3 jam setengah. Okey, katalah kita duduk menung lagi, duduk sementara nak tidur, boring, pusing golek-golek dan sebagainya. So kita cuma ambil masa lebih kurang dalam setengah jam, 20 minit lagi untuk kita membaca Al-Quranul Karim, dan bakinya lagi kita ambil lah
seperti mana kata sahabat yang komen ini, Syamsiah 1974, dia kata bakso, maaf, antara solat sunat hajat perlu didahulukan. Baik, alhamdulillah. Dan kita buatlah solat-solat sunat. Okey. Baik, ini ada satu soalan daripada sahabat di IG. Dia kata nama dia Syamsiah 1974. Pak Su, maaf nak tanya, baik, antara solat-solat sunat, hajat, taubat, tahajud, solat witir, yang mana perlu didahulukan? Baik, antara solat hajat, taubat, tahajud, solat witir, yang mana perlu didahulukan? Baik. Kalau sebut witir, witir ini untuk penutup solat sunat. Okey, witir dia tak boleh 2 kali solat witir setiap hari. Ya, selalu orang buat solat sunat witir ni kalau bulan Ramadan selepas tarawih orang buat witir. Lepas tu nak buat witir lagi tak perlu. Witir adalah penghujung. So seterusnya dia kata bila malam-malam nak masuk ni nak tanya antara solat sunat hajat taubat, tak kisah, mana-mana pun boleh. Mana-mana satu pun boleh. Tetapi kalaulah kita nak minta dengan manusia, contoh kita berhajat sesuatu, kita kalau kita bangun tengah malam kita mulakan dengan tahajud. Sebab kita dah bangun tengah malam, mulakan dengan tahajud. Lepas tu buat taubat dulu, kita mengaku kesalahan kita mengaku kesilapan kita, taubat. Lepas tu baru kita buat solat hajat. Apa hajat yang kita nak minta, dan selepas kita mengaku kesalahan kesilapan kita baru kita berhajat, dan kemudian tutup dengan witir. So itu dia 4 solat dia. Dan witir 3 rakaat ataupun 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam dan 1 rakaat 1 salam. Faham? Syamsiah nama dia tadi, Syamsiah. Okey, baik. Aryan Arizal, alhamdulillah Pak Su, teruskan, anak-anak saya dah mula amalkan lepas subuh dan isya. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala istiqamah. Baik. Jeman Syikin di family. Assalamualaikum, nak tanya kalau solat qada kita cuma baca Al-Fatihah je ke? Boleh kan? Boleh. Janji qada ganti, dan saudara solat qada dia tidak ada waktu-waktu haram. Waktu haram ni ada 3 waktu haram untuk solat sunat. Seperti selepas solat subuh, tidak ada solat sunat. Ketika matahari terpacak di atas langit tengah hari, terpacak di atas kepala kita, haram, waktu haram. Dan juga selepas asar. Okey, Ilham Syafiq, okey, cameraman ataupun DOP untuk drama yang main petang tadi dekat TV Al-Hijrah. Okey, TV Al-Hijrah, mak abang nak kahwin, dialah cameraman-nya. Okey, baik. Norehan, Masya Allah, KN, salam Pak Su. Contoh kalau kita terlupa nak solat witir, lepas tu mangkit kalut-kalut pukul 4:30 pagi terus buat solat hajat, tak apa ke? Sebab witir malam lepas isyak terus lena, tak buat witir, tak apa. Okey, witir ni dia ada, kalau ulama, Pak Su hadir kuliah Al-Fadil Ustaz Imam Muda Ashraf. Okey, solat witir ni dia ada 2 kategori. Maksud dia 2 kategori ni Nabi SAW sebut nak buat cara Saidina Umar atau Saidina Abu Bakar. Dua-dua pun tak salah. Apa dia? Solat daripada Saidina Umar dia selepas isyak. Selepas isyak dia terus buat. Sebab dia takut dia terlambat bangun, ataupun dia takut nanti dia tak buat. Okey, untuk Saidina Abu Bakar pula dia sebelum subuh. Bermakna dia bangun awal, contoh 4:30, subuh pukul 5.45, 5.50 sekarang. Okey, jadi dia bangun kata 4:30 pukul 5, dia buat solat 2 rakaat, terus buat solat sunat witir. Okey KN? Alright. Dan kalau tak ada masa juga buat 1 rakaat pun cukup. Okey, 1 rakaat pun cukup. Okey, Umi Aisyah Barudin, mohon Pak Su dan sahabat tolong doakan keluarga saya yang diuji dengan wabak Covid. Semoga Allah mengurniakan kesembuhan kepada semua hamba-hamba yang hamba Allah yang diuji dengan wabak ini. InsyaAllah. Kejap lagi kita baca. Ni Pak Su nak sembang-sembang sekejap. InsyaAllah. Okey KN? Boleh KN lah? Amin Daniel, Assalamualaikum Abang Syamsul, apa hukum pakai baju gambar orang yang sudah meninggal? Dia
Pak Su ada tanya ni gambar ni dulu. Dia pakai gambar-gambar orang, gambar-gambar orang ni Nabi marah lah. Tapi Pak Su tanya masalah balik dengan ustaz-ustaz, dia sebut kalau kita buat semayang pakai ni hukum dia makruh. Makruh. Wallahu alam. Salam Pak Su, waktu maksimum untuk solat duha lebih kurang jam berapa? Okey, duha ni dia pagi. Maknanya satu galah selepas matahari naik satu galah, kita kira ni lebih kurang dalam 8.30 8.45 sehingga lebih kurang 12.30 tengah hari. Waktu dia. Fuad, ya Allah ya Rabbi, Fuad Yub, orang Perak, botol ya. Wah, Masya Allah. Ini Datin Nora Tamam Idris, isteri kepada Datuk Din Wahab. Masya Allah. Terima kasih sudi bersama dengan Pak Su malam ini. Masya Allah. Badrul, assalam tuan dari Cyberjaya. Waalaikumsalam. Panggil Pak Su sudah. Panggil Pak Su sudah. Saya Pak Su. Okey. Ada apa-apa lagi soalan? Kalau tak ada, kita nak baca doa hari ni. Kakak Kat, salam Pak Su, boleh ke nak request buat tadabbur surah-surah pendek? Okey. Pak Su dah post tadabbur surah-surah pendek dalam IG. Pak Su buat program ngaji ni hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Okay? Jadi Pak Su dah buat rakaman di IGTV. Kalau di IG, anda boleh lihat di IGTV yang post bawah tu. Daripada surah Ad-Duha sampai surah An-Nas, surah Luqman, surah Sajdah, surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman, surah Jumaah. Pak Su buat tadabbur juga. Maksud tadabbur ni apa? Nanti ada tanya. Tadabbur ni kita baca dan kita baca terjemahan. Tadabbur. Atas daripada tadabbur apa? Atas daripada tadabbur tafsir. Tafsir insya-Allah. Boleh nanti kita buat insya-Allah. Farlinda Ali, alhamdulillah baru belajar sesuatu yang baru mengenai solat witir. Ya. Witir ni bermaksud apa? Ganjil. Kita boleh solat 3 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat atau 11 rakaat. Okey? Faham? Firdaus Saleh, Assalamualaikum Pak Su. Maaf nak tanya. Kalau solat qada boleh berjemaah ke? Solat qada tak boleh berjemaah. Okey. Kalau kita nak qada, sila buat sendiri-sendiri sebab kita tak tahu nanti orang tu nak berjemaah, dia ni belakang dia solat apa kan. Jadi buat bersendiri. Ilham Syafiq, dia ni gurau, dia bergurau, dia memang selalu bergurau dengan Pak Su, tak ada masalah. Okey, Assalamualaikum Pak Su. Kalau kita amalkan solat witir tapi tak solat tahajud, boleh ke? Boleh je. Benda ni sunat. Sunat ni maksud dia apa? Sunat ni maksudnya buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Kan? Sunnah ni ialah apa yang Nabi SAW buat. Ada juga benda sunat yang Nabi tak buat. Contohnya Nabi tak buat apa yang orang perempuan buat. Contoh orang perempuan pakai niqab, perempuan tak buat. Itu sunat. Kan? Faham Okey, lagi Suhaimi, Assalamualaikum. Suhaimi Hanafi Cik Mi, Assalamualaikum aja. Waalaikumsalam. Okey, baik. Ada apa-apa lagi soalan? Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca doa insya-Allah. Lepas tu doakan saya. InsyaAllah Ilham Syafiq ni dia nak menunaikan sunnah berkahwin. InsyaAllah kita doakan untuk Ilham Syafiq. Semoga kekal selamat pengantin baru dan semoga kekal sehingga ke anak cucu. Pak Su nak bagi hadiah dekat dia, tapi buat masa sekarang ni Pak Su pun orang kata tidak ada income, tidak ada kerja yang tetap. InsyaAllah Pak Su berusaha nak bagi hadiah kepada Ilham Syafiq kerana beliau akan mendirikan mahligai. Tersentuh Pak Su apabila semalam Syuib berkongsi tentang bagaimana kita berkasih sayang dan setiap daripada kita ini saling memerlukan doa, mendoakan. Di sebalik kejayaan wanita ada laki-laki suami yang membantu, di sebalik kejayaan suami ada isteri yang mendoakan dan juga membantu. Pasti pasti insya-Allah. Dan setiap daripada kita mempunyai ujian masing-masing, dan ingatlah ujian menandakan Allah sayang kita. Bak kata Ustaz Abid Liu, apabila Allah uji kita, itu tanda Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, kita kena sayang Allah balik. Okey, baik.
Terima kasih banyak. Jom kita membaca doa. Ada orang yang berniat untuk keluarga, begitu juga dengan keluarga Pak Su, anak saudara Pak Su juga positif, mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita juga positif, ada di antara sahabat-sahabat kita juga yang telah pergi, termasuklah isteri kepada pelakon kerdil kita iaitu Badrul, Pak Su juga pernah berlakon dengan dia, dan isteri dia meninggal dunia dengan anak-anak sekali kalau tak salah Pak Su. So jadi mari kita sama-sama berdoa insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu Ya Allah. Kami mengangkat tangan kanan kami, tangan kiri kami yang penuh dengan dosa dan noda ini dihadapkan kepadamu Ya Allah. Kami berdoa, kami meminta kerana kami tahu bahawa kami ini sangat-sangat lemah Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mungkin kami pernah sombong, mungkin kami pernah ujub, mungkin kami pernah merasa riak. Tetapi apabila diuji olehmu dengan ujian datangnya COVID-19 ini, maka kami Ya Allah merasakan kerdilnya kami ini Ya Allah. Kerana apa Ya Allah? Kerana makhluk yang kami tidak nampak, yang disebut namanya COVID-19 ini pun Ya Allah kami tidak mampu bertarung dan melawannya Ya Allah. Maka kami menadah tangan memohon kepadamu Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami Ya Allah. Ya, sama ada yang nampak, yang tersembunyi, yang dulu, yang kini, atau dosa-dosa yang akan datang Ya Allah. Ya Allah, kami juga memohon agar diampunkanlah dosa-dosa kami yang telah kami mohon taubat darimu Ya Allah, tapi kami masih melakukannya berulang-ulang kali Ya Allah. Wahai Allah, ampunilah kami. Wahai Allah, terimalah amalan kami. Wahai Allah, lipat gandakanlah pahala kami, dan tempatkanlah kami nanti Ya Allah di syurgamu Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa ibu dan ayah kami. Kasihanilah mereka, sayangilah mereka seperti mana mereka mengasihi kami, menyayangi kami ketika kami masih kecil. Wahai Allah, jika ibu dan ayah kami masih sihat, berilahkan kesihatan kepada mereka agar mereka dapat mengamalkan amal ibadah, meningkatkan amal mereka Ya Allah. Kerana kami berada jauh daripada mereka, kerana kami tidak dapat menziarahi mereka dengan adanya PKP ini Ya Allah. Wahai Allah, jika ibu dan ayah kami telah tiada, janganlah disempitkan kubur mereka, janganlah digelapkan kubur mereka Ya Allah. Kau lapangkanlah kubur mereka, kau terangilah kubur mereka, dan jadikanlah kubur-kubur mereka itu sebahagian dari taman-taman syurgamu Ya Allah. Maka kami mohon kepadamu Ya Allah, kau sampaikanlah bacaan Al-Quran yang kami bacakan sebentar tadi kepada mereka Ya Allah. Ya Allah, kau tempatkanlah ibu dan ayah kami ke dalam syurgamu nanti tanpa hisab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, ampunilah dosa pasangan hidup kami, suami kami, isteri kami Ya Allah. Lembutkanlah hati pasangan hidup kami, suami kami, isteri kami Ya Allah. Jadikanlah pasangan hidup kami pasangan yang soleh dan solehah, yang dapat kami bertegur sapa Ya Allah, saling tegur menegur, membetulkan kesilapan kesalahan kami Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mungkin sebagai suami kami tidak mendidik pasangan hidup kami, mungkin sebagai isteri kami tidak taat kepada suami kami, maka kami mohon kepadamu Ya Allah, bimbinglah kami agar kami dapat membimbing isteri-isteri kami, agar isteri kami taat kepada perintah kami Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, ampunilah dosa anak-anak kami Ya Allah. Lembutkanlah hati anak-anak kami Ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang mendengar kata, yang rajin solat dan menjaga solatnya Ya Allah, yang menutup aurat dan menjaga auratnya Ya Allah, yang menjaga adab dan peradabannya Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau jadikanlah anak-anak kami penyejuk mata hati kami, yang akan mendoakan kami apabila kami telah tiada di muka bumi ini nanti Ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa saudara mara kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah mertua kami, guru-guru kami, jiran-jiran kami, kawan-kawan kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada hidup atau yang telah meninggal ya Allah. Wahai Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon dan meminta kepadamu ya Allah, kau jauhkanlah kami dari balak dan wabak COVID-19 ini ya Allah. Kau angkatlah kembali virus COVID-19 ini jauh-jauh daripada muka bumi ini ya Allah, dari negara kami ini ya Allah, dari negeri kami ini ya Allah. Ya Allah, daripada bandar kami ini ya Allah, dari kampung kami ini ya Allah, dari rumah kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan memohon dengan sebenar-benar permohonan ya Allah. Kabulkanlah hajat dan doa kami ya Allah. Kasihanilah ibu dan ayah yang tidak dapat pergi bekerja ya Allah. Kasihanilah anak-anak yang tidak dapat pergi sekolah untuk belajar ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Rahman. Kasihanilah kami ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon dan meminta kepadamu ya Allah, kau berikanlah kekuatan kepada frontliner kami ya Allah, kerana mereka mempertahankan kami daripada kami dijangkiti virus yang jahat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami meminta dan mohon pertolongan darimu ya Allah. Kau berilah pengampunan kepada mereka-mereka yang telah pergi kerana jangkitan virus COVID-19 ini ya Allah. Kau tempatkanlah mereka ke dalam syurga Firdaus menanti ya Allah. Ya Allah, kepada mereka yang sedang sakit dijangkiti virus COVID-19 ini ya Allah, ya Allah, kau berikanlah kesembuhan kepada mereka ya Allah. Kau berilah kekuatan kepada mereka ya Allah. Kau berikanlah kesabaran kepada mereka ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kau satukanlah hati pemimpin-pemimpin kami ya Allah, agar mereka tidak bersengketa, tidak bersependapat, agar mereka sama-sama satu hati untuk menangani masalah kami dan juga masalah COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami dan tolonglah mereka ya Allah. Kami sebagai rakyat hanya mampu berdoa ya Allah, memohon kepadamu ya Allah. Kau ikatkanlah hati-hati mereka dengan ikatan yang baik. Satukanlah hati mereka agar mereka sama-sama berbaik sangka sama sendiri ya Allah. Dan ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu, kami minta kepadamu ya Allah, kabulkanlah hajat dan doa kami ya Allah. Ya Allah, kau izinkanlah kami membaca Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Izinkanlah mata kami selalu melihat Al-Quran, telinga kami selalu mendengar ayat suci Al-Quran, bibir dan lidah kami basah membaca Al-Quran, tangan dan jari jemari kami selalu memegang dan menyelak lembaran-lembaran Al-Quran. Ya Allah, kau bukakanlah pintu hati kami ya Allah, agar kami faham Al-Quran, hafal Al-Quran, dan kau jadikanlah Al-Quran yang kami baca ini sebagai teman hidup kami, teman kami ketika kami mati, dan teman kami juga nanti ketika kami bertemu denganmu di mizanmu sebagai syafaat untuk kami ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sekian dari Pak Su malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi malam esok pukul 9.30 malam. Besok hari Rabu malam Khamis kita masih akan terus membaca surah Al-Mulk. Kalau yang dah hafal, mari kita sama-sama faham bacaan kita, memperbaiki bacaan kita. Mari kita sama-sama menjadikan Al-Quran kita selalu baca. Kadang-kadang kalau kita dah hafal pun jadi imam, kita akan terlupa. Sebab apa? Kita nervous, jantung kita dudak-dudak-dudak. Doakan Pak Su semoga sihat. Pak Su doakan anda juga sentiasa sihat, diberkati, dirahmati Allah SWT. Mari kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian dari Pak Su, wabillahi taufik
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua, jumpa lagi besok.